Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Tauhid tahun 4 bersama dengan Ustazah Munirah lagi pada hari ini. Alhamdulillah, Ustazah mendoakan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, jadi pemudahkan segala urusan kamu dalam pembelajaran dan kehidupan kamu. Okey, baik anak-anak, saya harap kamu dah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, anak-anak boleh keluarkan buku teks Tauhid tahun 4. Okey, boleh buka muka surat 25. Tajuknya apa? Tajuknya adalah syurga. Okey, pernah dengar tak perkataan syurga? Apa dia itu syurga? Okey, mari kita tengok apa dia pengertian syurga ni. Pengertian syurga dari segi bahasa ada dua pengertian. Yang pertama dari segi bahasa iaitu al-bustan. Al-bustan iaitu kebun yang di dalamnya terdapat pepohon. Okey, jelas? Al-bustan iaitu kebun yang di dalamnya terdapat pepohon. Okey, yang kedua dari segi istilah iaitu tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Mudah faham kita tengok dari segi istilah iaitu tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Okey, adakah selepas kita bangun daripada kubur terus masuk syurga? Tidak. Okey, selepas kita bangun daripada kubur, kita akan ke padang mahsyar untuk dihimpun. Untuk apa kita dihimpun? Untuk dihisap, dikira. Banyak mana amalan kebaikan kita? Dosa, pahala kita. Dah kira, hisap, kira, kemudian nak timbang. Berapa banyak? Adakah 1 kilo, 100 kilo? Kan? Pahala kita tu. Okey. Setelah ditimbang, akan melalui titian sirat. Okey, di bawahnya adalah neraka. Untuk titian sirat untuk menyeberangi untuk sampai ke syurga. Di bawah titi tu ada neraka. Okey, baik anak-anak. Sekiranya kita dosa kita banyak, lalu-lalu di titian sirat akan jatuh ke dalam neraka. Okey, dah selesai dosa kita di dalam neraka, barulah akan naik masuk ke syurga. Beberapa tahun bergantung kepada dosa yang kita lakukan. Itu bagi orang-orang Islam. Okey, bagi orang-orang kafir, mereka tetap berada di dalam neraka. Okey. Okey, baiklah, jelaslah. Tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Jelas? Okey, baik. Yang seterusnya, mari kita tengok firman Allah Ta'ala. Tengok maksud dia. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalirnya di bawahnya beberapa sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Dekat syurga ada sungai. Siapa yang suka tengok sungai? Tengok air, kan? Betapanya seronok dengar bunyian air, kan? Seronok dengar.
Okey, di bawahnya akan ada sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Okey, baik. Ini adalah dalil bagi syurga. Okey, kita tengok apa hikmah Allah mengadakan syurga. Sebab apa Allah jadikan syurga ni? Yang pertama adalah menjadi motivasi untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan melakukan amal kebaikan. Motivasi itu apa? Semangat menjadikan semangat untuk diri kita untuk dapatkan pahala dari Allah dengan melakukan amal soleh. Okey. Yang kedua, mengingatkan manusia bahawa setiap pengorbanan di dunia akan diberi ganjaran istimewa di akhirat. Yang ketiga, sebagai bukti kebesaran dan rahmat Allah terhadap hamba yang beriman dan juga beramal soleh. Yang keempat, memberi kesedaran bahawa nikmat di dunia adalah sedikit berbanding nikmat di syurga. Okey, nikmat dekat dunia ni sikit saja. Dekat syurga betapa banyaknya nikmat yang kita akan perolehi. Okey, benda yang kita boleh buat, yang benda yang kita tak boleh buat dekat dunia, kita boleh buat dekat syurga. Benda yang kita tak boleh makan dekat dunia, kita boleh makan dan minum di syurga. Apa yang kita nak dekat syurga nanti, semua kita akan dapat. Okey. Boleh? Adakah yang tak mau masuk ke syurga? Okey. Semua pakat nak masuk ke syurga. Sama-sama kita mendoakan diri kita, ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita dimasukkan ke syurga. Okey, baik. Syurga ni juga ada nama-nama syurga. Ada berapa? Ada 8 nama syurga. Setiap nama-nama ni ada tingkatan dia. Okey, maksudnya macam mana tingkatan dia ni? Contoh tingkatan syurga Firdaus. Siapa yang layak masuk ke syurga Firdaus? Orang-orang yang khusyuk dalam solat. Okey. Syurga Adni, apa dia pula? Orang yang berbuat baik. Setiap tingkatan syurga itu adalah berbeza mengikut amalan dia. Okey, mari kita tengok, kita sebut sama-sama nama-nama syurga. Iaitu yang pertama, syurga Firdaus, syurga Al-Khuldi, syurga Al-Adni, syurga Naim, syurga Ma'wa, syurga Darussalam, syurga Jalal, syurga Al-Kausar. Okey. Ada 8 semua nama syurga ini. Okey. Boleh jelas tentang nama-nama syurga? Okey. Saya harap kamu dah jelaslah apa itu syurga. Dah dapat bayangan sedikit syurga ni siapa yang duduk. Adakah orang yang jahat duduk dalam syurga? Sebenarnya orang yang melakukan kebaikan, orang yang baik saja masuk ke syurga. Jika kamu nak masuk ke syurga, kena banyak buat amal kebaikan. Jauhilah keburukan. Boleh? Okey, baik. Sekiranya kamu dah faham, Ustazah nak kamu salin sedikit nota. Kamu dengar betul-betul apa yang Ustazah sebut untuk kamu tulis di dalam nota. Sekarang kamu keluarkan pensel. Okey. Tulis hari ini hari Rabu 8 hari bulan 9 2021. Tajuknya adalah syurga. Kemudian pengertian syurga. Dari segi bahasa, kebun ataupun al-bustan
atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohon. Boleh tengok dalam nota nah. Yang kedua, dari segi bahas istilah, tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan juga beramal soleh. Okey. Yang ketiga, dalil Al-Quran. Tulis ayat Al-Quran dan juga maksud dia. Okey, yang seterusnya, hikmah Allah mengadakan syurga. Salin semua keempat-empat tersebut. Yang seterusnya, nama-nama syurga. Salin nama-nama syurga pada muka surat 27. Okey, itu sahaja kamu yang kena salin. Setelah kamu siap salin, Ustazah harap kamu snap gambar dan kamu hantar dekat WhatsApp Ustazah. Ustazah akan semak satu persatu. Boleh? Okey, sekiranya kamu dah boleh faham, tak faham lagi boleh WhatsApp Ustazah. Dan kamu boleh juga tengok video ni balik. Hak mana tak faham, ulang balik video. Kat mana tak dapat nota, ulang balik kat mana. Dan kamu juga boleh ambil nota yang Ustazah bagi dalam video ni, salin di dalam buku tulis kamu. Boleh jelas? Okey nah. Okey, baik, sekiranya ada kesilapan pada Ustazah minta maaf. Okey, sekadar itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama kamu untuk mengikuti pembelajaran PDPR dalam mata pelajaran Tauhid pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.